Assalamualaikum and welcome back to Alice Nightmare. Hari ini aku akan kongsikan dua buah cerita berkaitan ditindih hantu. Cerita pertama berlaku pada kakak aku ketika aku dan dia baru sahaja pulang dari universiti dengan menaiki bas. Kami sampai di rumah lebih kurang jam 3.30 pagi. Kakak aku terus meluru masuk ke biliknya tanpa membuka lampu kerana terlalu mengantuk dan ingin menyambung tidurnya. Katil di dalam bilik itu adalah katil double decker dan kakak aku tidur di bahagian bawah. Sedang dia hampir melelapkan matanya, tiba-tiba ada satu kepala menjenguk dengan tangan terjuntai dari katil di tingkat atas. Wajah lembaga itu tidak jelas kerana bilik itu berada dalam keadaan gelap. Tangan lembaga itu yang terjuntai seakan menggeletar dengan kuat. Kukunya pula semakin panjang. Kakak aku cuba untuk bangun dan lari dari situ, tetapi baru dia sedar badannya tidak lagi mampu bergerak seakan sedang dipegang sesuatu. Kakak aku cuba dan cuba. Akhirnya dia berjaya bangun dan lari keluar dari bilik itu. Cerita kedua berlaku kepada diri aku sendiri ketika aku masih lagi diploma. Aku mula ditindih hantu dari sekolah rendah dan ini antara pengalaman ditindih hantu yang tak dapat aku lupakan. Aku ditindih hantu ketika itu untuk 3 malam berturut-turut. Pada malam pertama, aku tak ingat. Mungkin seperti biasa caranya mengganggu aku. Pada malam kedua, aku sedang duduk di lantai dengan meja kecil di depan menyiapkan lukisan-lukisan aku. Aku baru semester 2, jadi semua tugasan lukisan masih perlu dari hasil tangan. Jam telah pun melepasi 12 malam. Aku tinggal di bilik bersama 2 orang kawan aku. Salah seorang darinya, Nisa, telah pulang ke rumah. Tinggallah aku berdua dengan Kak Yana. Malangnya Kak Yana bukan satu kos dengan aku. Jadi, hanya aku yang berjaga untuk siapkan assignment. Kerana tiada kawan berborak, aku mula merasa mengantuk. Aku memutuskan untuk tidur sebentar dalam keadaan duduk dan menakuk muka pada meja kecil aku. Aku risau aku akan tertidur sampai ke pagi jika aku tidur di atas katil. Maklumlah, sudah beberapa hari aku tak cukup tidur. Ketika aku hampir terlelap, aku dapat merasakan seperti ada seseorang datang perlahan di belakang aku seperti mahu memeluk aku. Aku terus bangun dan lihat di belakang aku. Tiada sesiapa. Kerana kerap ditindih hantu, aku tahu itu adalah aura seakan aku akan ditindih. Untuk mengelakkan ditindih lagi, aku beralih tempat tidur. Kali ini, aku tidur di katil Nisa. Di tingkat atas, ada Kak Yana yang sedang tidur. Aku memakai earphone untuk memastikan aku akan dengar bunyi alam. Dan untuk lebih lena, aku pasang lagu dari handphone aku. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi sesuatu yang menakutkan dan ketika aku mahu bangun, ya, aku telah pun ditindih hantu. Badan aku tak dapat bergerak sedikit pun dan nafas aku agak sesak. Tiba-tiba pula playlist dalam handphone aku memainkan lagu instrumental cerita Corpse Bride. Dan muzik itu menambahkan lagi perasaan takut aku. Muzik itu hanyalah beberapa minit saja, tapi apa yang aku rasakan saat itu, muzik ini sangat lama untuk aku. Kenapalah time lagu Corpse Bride ini jugalah aku ditindih. Aku cuba sedaya upaya untuk bangun dan secara kebetulan Kak Yana yang tidur di atas bergerak dan sekaligus menggerakkan katil dan sedarkan aku dari ditindih. Dan lagu Corpse Bride tadi juga tamat serentak aku tersedar.
Malam ketiga, iaitu malam terakhir aku diganggu. Sampai sekarang aku tak dapat lupakan peristiwa ni. Kerana berhari aku tak cukup tidur, malam ketiga tu aku akhirnya boleh tidur dengan aman tanpa assignment. Aku tidur di katil aku dan katil sebelah aku adalah katil Nisa dan Kak Yana. Kak Yana tidur di katil atas dan katil bawah Nisa yang masih lagi kosong. Nisa masih belum pulang. Sedang aku lena tidur, macam biasa, aku akan bermimpi hantu sebelum aku sedar yang aku telah ditindih. Aku cuba untuk bangun namun tetap tak mampu. Aku cuba membaca berbagai surah namun masih sama. Dan akhirnya, aku membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis sebaris ayat kursi yang aku baca, aku dapat dengar dengan jelas ada satu suara yang datangnya dari katil Nisa seakan mengajuk bacaan aku. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Inilah sesuatu yang paling aku tak mahu terjadi. Kalau dia boleh membaca Al-Quran juga, apalagi yang harus aku baca untuk menghalaunya? Aku tetap teruskan juga bacaan ayat kursi. Satu demi satu ayat aku baca. Begitu juga dengan dia. Mengajuk aku satu demi satu ayat. Sampai ke ayat terakhir, aku baca dengan penuh yakin kerana aku pernah dengar orang kata benda tu tak boleh ikut ayat terakhir ayat kursi. Aku pun membaca ayat terakhir. Wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan ketika itu aku mendengar dia cuba mengajuk aku. Walalalalalalalala. Allahu, hanya Tuhan saja tahu perasaan aku ketika itu. Hanya Tuhan saja tahu perasaan aku ketika itu. Tapi benar, ayat terakhir ayat kursi sangat hebat. Aku tersedar setelah itu. Dan malam yang sepatutnya aku tidur lena membuatkan aku tidur dalam ketakutan.